Ini bab tentang hamba wanita yang dimerdekakan dalam keadaan dia merupakan isteri kepada seseorang yang merdeka atau seseorang hamba. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa sesungguhnya Mughith adalah seorang hamba. Mughith adalah seorang hamba. Dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah berkira, tolonglah pujuk dia untuk saya. Yani dia tu isteri dia lah. Tolonglah pujuk dia, yani isteri saya tu untuk saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Barirah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia tu suami kamu, ayah kepada anakmu. Tetapi Barirah berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau menyuruh saya berbuat begitu? Nabi SAW bersabda, tidak, saya hanya berkira, syafi', tolong berkira bagi pihak dia lah. Air matanya mengalir di atas pipinya, yani air mata Mughith. Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, tidakkah kamu kagum dengan cinta Mughith kepada Barirah dan bencinya Mughirah kepadanya? Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa suami Barirah adalah seorang hamba yang hitam, yakni kulitnya, dipanggil Mughith. Nabi sallallahu, dia memberi pilihan kepadanya. Maksud dia itu ialah Nabi SAW, dan baginda menyuruhnya supaya beriddah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah berhubung dengan kisah Barirah, katanya suaminya, yang suami Barirah itu adalah seorang hamba. Itu semua tu salah satu terjemahan lah yang kita pilih. Kalau nak kira yang satu lagi, sepatutnya kita terjemah kana tadi, iaitu dengan terjemahan dahulunya, suaminya itu dahulunya seorang hamba. Boleh juga. Itu kita dapat lihat nanti bila bincang. Nabi SAW memberi pilihan kepadanya, maka dia memilih dirinya. Kalaulah suaminya itu seorang yang merdeka, nescaya Nabi SAW tidak memberi pilihan kepadanya, yakni kepada Barirah itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Barirah telah diberi pilihan oleh Nabi SAW. Suaminya adalah seorang hamba. Babu man qala kana hurran. Ini bab orang yang berpendapat suaminya itu orang merdeka, yakni suami Barirah itu orang merdeka. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa suami Barirah itu adalah merdeka ketika dia dimerdekakan, dan dia diberi pilihan. Maka dia berkata, ma uhibbu an akuna ma'ahu, saya tidak mahu bersamanya. Wa inna li kadza wa kadza, walaupun saya mendapat sekian-sekian, walaupun saya mendapat benda ni begitulah. Babun mata hatta mata yakunu lahal khiyar. Ini bab sampai bilakah hak memilih itu ada pada hamba perempuan yang dimerdekakan, sampai bila dia berhak memilih. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Barirah dimerdekakan, dia isteri Mughith, iaitu seorang hamba bagi keluarga Abi Ahmad. Rasulullah SAW memberi pilihan kepadanya. Wa qala laha, dan baginda berkata kepadanya, kalau dia menyetubuhimu, maka tidak ada lagi
pilihan, maka engkau tidak lagi mempunyai pilihan, hak memilih tak ada lagi. Babun fil mamlukain yu'taqani ma'an, hal tukhayyaru imra'atuhu. Bab dua orang hamba yang dimerdekakan serentak sekali, adakah isterinya itu diberikan pilihan? Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa ini daripada Qasim kata diambil daripada Aisyah bahawa Aisyah nak memerdekakan dua orang hambanya sepasang, yang ini suami isteri zaujun. Qala, kata perawi yang ini Qasim, dia pun bertanya Nabi SAW, yang ini Aisyah. Nabi SAW menyuruhnya memerdekakan lelaki dahulu sebelum perempuan. Qala Nasr berkata, akhbarani Abu Ali Al-Hanafi an Ubaidillah. Babun idza aslama ahadu zawjain. Ini bab kalau salah seorang daripada suami isteri itu memeluk agama Islam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa ada seorang lelaki datang, yakni kepada Rasulullah SAW di zaman baginda sebagai seorang Islam. Kemudian isterinya pula datang sebagai seorang Islam juga selepasnya. Dia berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya dia, yakni isteri saya itu telah memeluk agama Islam dengan saya. Maka Nabi SAW mengembalikan isterinya kepadanya. Dalam setengah-setengah nuskhahnya bukan gini, tapi faruddaha alayya gitu. Oleh itu kamu kembalikanlah dia kepadaku. Maksud gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya ada seorang perempuan memeluk agama Islam di zaman Rasulullah SAW. Selepas itu dia berkahwin. Kemudian suaminya datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya saya telah memeluk agama Islam dahulu. Dia tahu, isteri saya tu tahu tentang Islam saya tu, keislaman saya. Maka Rasulullah SAW mencabut, menarik, menanggalkan dia daripada suaminya yang kemudian. Ini memisahkanlah dia daripada suaminya yang kemudian dan mengembalikannya kepada suaminya yang dahulu. Salah gitu biar ada itu panjang. Jadi kita balik semula. Jababnya malam ni tentang hamba perempuan. Mula-mulanya hamba perempuan yang merupakan hamba perempuan mamlukah, tu makna hamba perempuan lah, yang dimiliki, orang yang dimiliki, yang ni hamba lah, yang dimerdekakan dalam keadaan dia tu adalah isteri kepada seorang yang merdeka, mana suami dia tu orang merdeka, ataupun hamba. Jadi bagaimana hukumnya? Lepas dia dimerdekakan itu, dia ada hak memilih ke tidak ada? Ada hak memilih ke tidak ada? Jadi pilih nak terus kekal dengan suami dia atau tidak, pakai putus hubungan situ. Jadi lagu mana? Itu dia nak ceritanya. Imam Abu Daud buat bab ni, dia nak isyarat kepada khilaf ulama. Dalam masalah ni ada khilaf. Setengah ulama kata kalau suami dia mula-mula sama-sama hamba lah,
Lepas tu hak tina tu dimerdekakan. Jadi suami dia tu hamba lagi. Semua ulama mengatakan kalau suami dia tu hamba lagi, dia boleh pilih, ada hak memilih sama ada untuk kekal bersama suaminya atau tidak. Kalau tidak, mana pisah. Lepas habis iddah dia boleh nikah dengan orang lain. Tapi kalau suami dia tu orang merdeka, ada khilaf. Itu sebab Imam Abu Dawud buat tajuk lagu ni. Mengikut setengah-setengah ulamanya, tak ada pilihan. Kalau suami dia tu maknanya seorang hamba nikah dengan seorang merdeka, suami dia tu memang merdeka dah. Atau dia sama-sama hamba, suami dia dimerdekakan dahulu, lepas tu hamba bini tu merdeka kemudian. Merdeka tu dalam keadaan suami dia tu sudah merdeka lah. Jadi dalam keadaan ini dia tidak ada pilihan, tak ada khiyar, tak ada pilihan untuk nak pisah dengan suami dia. Tak boleh. Mana dia kena kekal. Dia kena kekal dengan suami dia. Tapi setengah-setengah ulama, nanti kita akan bincang nanti, seperti Imam Abu Hanifah, dia kata tetap boleh. Walaupun suami dia tu merdeka, asal lagi merdeka, tak pernah jadi hamba kau, ataupun suami dia tu merdeka setelah jadi hamba, merdeka dulu, tak kira. Bila seorang hamba perempuan itu dimerdekakan, dia boleh pilih sama ada nak terus dengan suami dia tu ataupun nak pisah. Boleh. Jadi khiyar ataupun hak memilih, pilihan tu apa pilihan? Pilihan untuk fasakh. Fasakh lah, sebab daripada pihak perempuan untuk membatalkan hubungan suami isteri itu. Dia ada hak ke tidak? Yang ni hak fasakh lah. Bukan dia boleh cerai, tak boleh. Cerai tu hanya hak lelaki saja kan. Jadi hak ni maksudnya hak fasakh itu. Ada ke tak ada? Jadi sepakatan saat inilah secara kasarnya. Jadi dalam syarah ni Badlul Majhud, dia ada sebut juga benda anda sebut saat ni. Kalau suami itu hamba, ketika dia dimerdekakan, memang sepakat ulama lah, memang ada khiyar. Kalau suami itu merdeka, adakah dia boleh pilih atau tak boleh? Khilaf. Jumhur ulama kata annahu la yathbutu, tidak sabit khiyar, mana dia tidak boleh buat pilihan. Apa alasan illatnya? Kata mereka, illat fil fasqi adamul kafa'ah. Illat yang membolehkan seseorang perempuan itu fasakh nikah dia ialah tidak ada kufu, kafa'ah, tidak ada kesetaraan, tidak ada waktu. Kerana bila perempuan itu jadi merdeka dan suami dia tu hamba, lam yakun kufuwan laha, dia tidak kufu lagi untuknya. Tidak kufu lagi untuknya. Tidak kufu lagi untuknya. Jadi suami hamba, bini merdeka, tak kufu lah, tidak sama setara. Tidak sama setara atau setara. Tak apalah. Cuma dalam hadis, satu hadis tadi dia kata kalaulah dia tu merdeka, tentulah Nabi SAW tak bagi pilihan kepadanya. Jadi bila sama-sama merdeka, kufu dah lah. Sudah kufu, sudah setara dah lah. Jadi inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Kalau kata suami dia tu merdeka, tak boleh dah, dia nak fasakh, tak ada ikhtiar. Tetapi ulama-ulama yang tak seterima gitu, seperti Imam Abu Hanifah dan lain-lain, dia kata boleh juga dia fasakh walaupun suami dia tu merdeka asal ataupun merdeka sebelum pada dia,
Boleh juga fasakh. Sebab apa? Tambahan saat ni, yang ni kalau dia tu merdeka, dalam hadis kemudian tadi kita baca, kalau dia tu merdeka dah, suami dia tu, suami Barirah tu merdeka, tentu Nabi SAW tak bagi pilihan kepada dia. Jadi hak ni, qit'ah ni, ataupun potongan ini, hak ni mudraj minar rawi, bukan hak Nabi, bukan hak Aisyah, bukan Aisyah kata, tetapi perawi di bawahnya, iaitu anak saudara dia, Urwah bin Az-Zubair. Ini kata-kata dia, pendapat dia. Kalau kita tidak kata ini mudraj, bahkan ini kata-kata Aisyah pun, kata demo tu, demo hak tak setuju itulah. Demo hak kata kalau merdeka sekalipun boleh fasah juga hamba perempuan ni bila dia dimerdekakan. Kalau katakanlah hak ni tidak mudraj, bahkan memang kata-kata Aisyah pun itu dia kata boleh jadi ijtihad dia. Bila ijtihad dia, kita tak terikat dengan pendapat dia, bukan hak Nabi, bukan ketentuan Nabi. Gitulah kira-kiranya. Sebabnya ada tersebut dalam Nasa'i, ada tersebut dalam Nasa'i bahawa ini lafaz ini bukan lafaz Aisyah. Gitulah. Dia antara yang berpendapat hamba tu boleh merdeka, boleh pasah, iaitu Sya'bi, Nakhai, Thawri, Hanafiyah. Mana masih lagi sabit ada khiyar, boleh khiyar walaupun suami dia tu merdeka. Mereka pegang dengan riwayat yang tersebut di dalamnya suami Barirah itu merdeka. Kata fin Nail, demikianlah tersebut dalam Nail al-Awtar. Hak merdeka tu Imam Abu Daud buat sabah pula selepas ni, iaitu bab man qala kana hurran. Pendapat orang yang mengatakan suami dia tu merdeka. Jadi Barirah tetap diberi pilihan, dan dia memang jelas pisah dengan suami dia hak nama Mughith tu. Jadi ini menunjukkan walaupun suami itu merdeka pun boleh fasah juga. Itulah pegangan dia. Jadi cara Abu Daud ini serupa dengan Imam Tirmizi juga kadang-kadang, iaitu dia mari dua bab. Banyaklah bahkan dalam bab fiqh ni, sunan ni dia banyak. Dia mari asal lagi. Gitu. Nak mewakili dua golongan yang berbeza pendapat tu. Tetapi Imam Abu Daud pilih hak mana? Imam Abu Daud pilih hak bab pertama. Hak mana kalau suami dia merdeka tak boleh fasah. Dia pilih hak tu. Sebab hadisnya dia mari banyak. Dan dia mari mula-mula bab tu. Itulah antara cara ulama nak mengetahui mazhab Imam Abu Daud, dia pilih hak mana, dia sependapat dengan golongan mana, antaranya begitulah. Iaitu dia mari hadis banyak. Yang keduanya dia letak mula-mula, tapi tidak mesti juga, kadang-kadang dia pilih hak letak kemudian. Antara tokoh hak kemudian sikitlah, nak banding dengan tokoh-tokoh hak dulu yang berpendapat bahawa suami Barirah tu, Mughith tu, ketika Barirah ni dimerdekakan, dia tu merdeka, ialah Hafiz Ibnul Qayyim. Dia kata dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi, hadis Aisyah ni hak banyak-banyak ni, walaupun banyak, kita tak boleh lagi nak terjeh ke hak banyak gitu semata-mata dia banyak gitu, tak boleh. Cara ulama hadis tidak gitu. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh 3 orang, kata dia. Yang pertama Aswad, yang kedua Urwah, yang ketiga Qasim. Adapun riwayat Aswad tak ada khilaf, siapa-siapa pun, mana pun, dalam kitab mana pun, kalau riwayat daripada Aisyah, suami Barirah itu merdeka, tak ada khilaf. Kalau riwayat Urwah daripada Aisyah, ada 2 riwayat yang sahih kedua-duanya, tetapi bertentangan, bercanggah. Salah satunya menyebutkan suami dia pada ketika itu merdeka, yang satu lagi menyebutkan suami dia hamba. Ada 2.
Adapun riwayat Abdul Rahman bin Al-Qasim, ada dua riwayat yang sahih juga. Yang pertamanya, suami dia merdeka pada ketika dia dimerdekakan itu. Yang kedua, riwayat yang kedua dengan syak, bukan dengan yakin. Dengan syak, bukan dengan yakin. Maknanya bagi Ibnul Qayyim, walaupun riwayat ni lebih banyak menceritakan suami Barirah tu hamba, tapi sebenarnya tidak jelas daripada beberapa orang anak murid Aisyah ni, seperti dia sebut gitulah. Maknanya dia lebih berat kepada suami Barirah tu pada ketika itu merdeka, mengikut Ibnul Qayyim, serupa dengan Imam Abu Hanifah, Thawri dan lain-lain yang disebutkan tadi. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, la mu'aradah fi kaunihi 'abdan aw hurran. Apanya kata dia? Tak ada pertentangan, tak ada bercanggah di antara dua hadis ini. Boleh pakai kedua. Kita boleh jamak. Boleh jamak. Hadis ni kita kena jamak, kata dia. Bukan tarjih. Tak sampai ke peringkat nak tarjih lagi. Jadi orang yang kata suami Barirah tu pada ketika Barirah tu dimerdekakan, dia hamba, maknanya dia pilih tariq, orang panggil tariq tarjih, maslak tarjih. Dia pilih hak tu lah. Mana riwayat hak kata merdeka pun ada juga, tapi hak tu bagi mereka tak kuat. Bagi orang yang kata ni, Khalil Ahmad ni, moga dia orang Hanafi ke, dia akan bela Hanafi lah. Dia akan bela Hanafi, pasal dia dah. Dia kata dah, hadis ni sepatutnya kita tak pakai kaedah tarjih lagi. Sebab apa? Masih boleh jamak. Boleh jamak. Semolek-moleknya hadis ni, kalau boleh pakai kedua, kita pakai kedua lah. Apa buasa? Dah tak dia Ibnul Qayyim kata dah kan? Sahih, ada juga sahih. Apa ni kita nak tarjihnya? Hak ni kata ada rasa banyak. Banyak ke mana? Banyak ke mana? Kalau banyak saja pun, tapi kalau dengan syak tak jelas. Sebabnya kita boleh jamak. Jamak lah ke mana? Cuba perhati. Semua ni kan, pasal ni kan. Mana ni? Ni, dua ni. Ada sebut. Ada sebut. Ni. Qalat kana zawjuha 'abdan. Sebab tu anak kata dah tadi. Terjemahannya ada dua. Suaminya itu hamba. Mengikut orang yang mengatakan memang dia hamba. Tapi mengikut orang yang mengatakan ketika Barirah tu dimerdekakan, suami dia tu tidak hamba, merdeka, hadis ni dia pakai kana zawjuha 'abdan. Suami dia tu dahulu hamba. Dahulu hamba, bukan pada masa dimerdekakan. Sebab kana tu ada. Cuba tengok hadis asal lagi. Wa kana zawjuha 'abdan. Sama juga. Wa kana zawjuha 'abdan. Suaminya itu hamba. Tapi golongan Hanafi, Ibnul Qayyim dan lain-lain, dia kata suaminya itu dahulu hamba. Dahulu hamba. Bukan suaminya itu adalah seorang hamba. Bukan. Lepas tu dalam riwayat Ba'sa lagi tu, suami Barirah merdeka, kana hurran, merdeka. Di situ dia pakai adalah seorang yang merdeka, bukan dahulu merdeka. Gitu. Itulah riwayat dia. Jadi dia kata tak ada pertentangan di antara dua hadis ni, iaitu tentang hamba atau merdeka itu. Kerana fa innahu kana fi awwal al-amr 'abdan. Dulunya, mula-mulanya dia tu hamba, lepas tu dimerdekakan, jadi merdeka lah. Orang yang kata dia tu merdeka, yang ini berdasarkan asal dia, merdeka. Orang yang katakan dia tu hamba, berdasarkan hak asal. Dan orang yang katakan dia tu merdeka, yang ini dia menceritakan tentang kemerdekaannya yang berlaku kemudian. Lepas tu dimerdekakan, bila dimerdekakan tu dia jadi orang merdeka lah. Jadi tidak ada pertentangan di sini.
Bapa ada pertentangannya, siapa kita nak tolak asal lagi tu? Jadi hadis hak dalam bab yang kedua Imam Abu Dawud buat tu muthbit lil hurriyah ba'dal itqi. Ia menyabitkan kemerdekaan suami Barirah itu sebelum menyabitkan kemerdekaan selepas dimerdekakan, bukan sebelum. Dan dalam hadis menjadi pegangan orang yang mengatakan dia tu hamba tidak menafikan kemerdekaan dia kemudian. Saya hamba, satu ketika dulu dia hamba, satu ketika dahulu dia hamba. Misalnya kita kata kana Ahmad ghaniyan fasara al-yawm faqiran. Misalnya dulu Ahmad tu kaya, lah ni hari ni dia jadi sesak. Dahulu kana, dahulu. Bila ada dalil kemudian dia tu gini-gini, macam hak ni, hak mana dulu merdeka dengan hamba, hak dahulunya sepatutnya hamba, lepas tu baru merdeka. Takkan dahulu merdeka kemudian hamba. Hak biasanya tidak begitu. Hafiz Ibn Hajar pun terima juga gitu, tak apalah. Jadi hak ni, hak kata merdeka tu dia cerita hak kemudian, hak kata hamba tu dulu. Tapi kita kena beringat sekali lagi, kalau kana ni digunakan untuk Allah macam dalam Quran, wa kana Allahu ghafurur rahima, situ tak boleh pakai. Tak boleh pakai kaedah tadi. Allah ni dahulunya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sekarang ni dah. Tak boleh lagu tu, salah. Bahkan kana di situ dengan arti Allah sentiasa adalah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ataupun Allah sentiasa pengampun dan sentiasa penyayang, dengan makna begitu. Itu kana kalau dalam Quran dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang menjadi asas kepada puak-puak Maturidiyah yang mengatakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu dia ada kalau kita belajar dalam Usuluddin mengikut cara Asy'ariyah, dia kata sifat ma'ani. Ada Tuhan tu mempunyai sifat ma'ani. Jadi 13 sifat ada Tuhan tu. Bukan 20. Hak 20 tu tambah lagi 7 tu ditambah oleh puak-puak Maturidiyah. 7 tu sifat ma'nawiyah dia panggil. Hak 7 lagi tu. Jadi campur semua tu jadilah 20. Sifat 20 sebenarnya gabungan antara dua aliran. Bukan satu aliran. Bukan satu aliran, gabungan dua aliran tu, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi asas bagi puak-puak Maturidiyah, dia kata sifat ma'nawiyah adalah ke mana? Dia ada kaunuhu sebelum dia. Mana kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman dan sebagainya. Kaunuhu tu dia bukan khusus dengan hak 7 tu saja. Inilah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kaunuhu ghafuran, kaunuhu rahiman, kaunuhu macam-macam lagi lah boleh sebut. Ada sebut dalam Quran wa kana. Ada kana tu jadi selepas pada tu kaunuhu tu maksudnya sentiasa. Allah ni tahu, sentiasa Allah ni berkuasa, sentiasa Allah ni semualah. Sentiasa Allah ni gini. Itu maksudnya. Bukan kita boleh pakai di situ kana tu dengan makna dahulu. Tak boleh, situ tak boleh. Jadi kana ni dalam bahasa Arab luas makna dia. Satunya makna dahulu, satu lagi makna tadi. Kana mawjudan huna. Walakinahu al-an ghaib, kita kata. Tadi ada sini. Kana mawjudan anifan. Supaya kita kata anifan. Tadi ada, tadi. Bila ni tak ada. Tadi boleh juga, dahulu boleh juga, pada masa tu boleh juga, pada masa tu. Tapi kalau dalam Quran dia berkait, disebutkan sebagai sifat Allah, bukan makna begitu. Dia dengan makna serupa puak-puak Maturidiyah terima kaunuhu tu makna sentiasa. Tapi orang-orang yang mengaji di pondok, sebab anda pun mengaji pondok juga tu, ya kaunuhu tu dia terjemah adalah, kaunuhu adalah Allah itu gini-gini. Boleh juga adalah tu makna menyabitkan sifat tu tetaplah. Bila tetap tu sentiasa, boleh juga. Tapi lebih mudah difaham, lebih jeli ke, ada rasa kalau kita terjemah dengan dia sentiasa.
sokmo, berkuasa sokmo, berkehendak sokmo, dan sebagainya. Gitu. Jadi dari segi logik pun ada, tapi benda ni tak ada. Lah ni tak ada pun ada dalam kitab. Jadi bila siapa tepat juga kena baca lah. Walaupun tak ada, mungkin dia ada pula. Ni mungkin dia ada pula. Hukum hamba abdi ni dia tidak mansuh dalam Islam. Tak ada mansuh. Tak ada siapa kata mansuh. Ini termasuk dalam hukum mu'allaq. Hukum tergantung. Mengikut keadaan dia mungkin berulas semula. Jadi seseolahnya, walaupun tidak setakat ni, tak lagi setakat kita ni. Setakat kita ni tak lagi. Tapi berdasarkan cara tu, makna tidak masuk tu, tergantung tu, seolah-olahnya akan ada. Tu akan ada pula. Apalagi banyak hadis, mana akhir zaman ni akan banyak pula hamba abdi. Antaranya hadis yang masyhur tu, hadis Jibril. Dia tanya alamat kiamat, antalidal amatu rabbatah. Dan banyak lagi hadis-hadis menunjuk kamu ada isyarat kepada ada. Jadi nak ada tu lagu mana? Nak ada tu bukan boleh buat-buat, bukan boleh kita colek budak, lepas tu pergi mana-mana negeri jual dia jadi hamba abdi. Tu tak boleh. Apa dia orang panggil ni? Pemerdagangan manusia. Macam-macam bentuknya. Pemerdagangan manusia tu tak boleh. Semua bangsa, semua negara tak terima. Kalau ada pun secara sulit lah. Secara apa di pasaran gelap orang kata. Pasaran rasmi hak sah tak ada terima, tak ada. Negara mana-mana tak ada terima. Bila begitu tak boleh lah. Tapi kalau akan datang sekiranya berlaku, sebab dalam Islam ni nak jadi hamba ni dia saja cara. Iaitu melalui perang. Bila perang dia kalah, jadi tawanan situ jadi hamba. Itu pun dalam keadaan setelah orang kafir buat gitu. Kalau dia tak buat gitu tak boleh buat. Kalau dia tak mula dulu tak boleh. Kita tak boleh mulakan. Sebab kita Islam ni memang tak suka kepada perhambaan. Guna tu atas dasar terdesak. Atas dasar kita terdesak. Didesak oleh pihak lain. Mana kalau dia buat, tapi kalau dia tidak buat lagu tu, dia tawan saja, lepas tu masuk dalam penjara dia ataupun tempat tawanan, dia tidak jadi hamba abdi. Sekadar tu tawanan saja. Kita setakat tu lah juga. Setakat tu lah. Kalau perang dengan dia. Tapi kalau dia buat hamba ke kita, pada ketika tu hidup, jadi ada semula. Sebab tu dalam kitab ni ada semua. Kena ngaji semua. Bukan hak ni saja kita kata ngaji anggap dia nya. Benda tak ada dah. Para yang anggap dia alamat kiamatnya fitnah kau ni hak kita tak ada. No. Ada ke juga dalam hadis. Jadi tak payah royak lah. Mana kita tahu kita dah ke tidak? Mana kita tahu takutnya dah? Ataupun kalau tidak dah, kan agama kita ni, Nabi ni mari ajak untuk semua manusia setiap zaman, bukan untuk setakat zaman kita saja. Jadi biar clear lah ada dalam kitab tu, biarlah. Setengah-setengah orang dia kata patut buat lah ni, tak perlu lah. Ada tak kena tu lagu tu tak kena. Dia tu biar ada. Tidak sampai masa dia kita tidak nak guna, tak apa, tak usah guna, dia duduk situ. Bila nak guna kita belek-belek ada tempat rojok kita. Tu ada tu. Tak apalah. Jadi ceritanya ada seorang hamba di zaman Nabi SAW, hamba perempuan namanya Barirah. Banyak kisah dia. Imam Bukhari pun sebut dalam Bukhari dia berapa puluh kali sebut ulang hadis dia. Ulang. Pasal apa? Dia boleh ambil banyak pengajaran daripada hadis dia. Banyak sangat pengajaran. Antaranya ni, iaitu Mughith itu kana abdan. Kalau mengikut apa ni orang yang mengatakan dia ni hamba, pada ketika isteri dia Barirah tu dimerdekakan, dia kata Mughith itu adalah seorang hamba. Diterjemah gitu. Tapi bagi orang yang mengatakan pada ketika Barirah itu dimerdekakan, Mughith ni pun bukan hamba dah, sudah dimerdekakan juga, maka dia terjemah Mughith itu dahulunya adalah seorang hamba. Ni
adalah seorang, dia tak akan takwil gitulah. Sebab dia kata diberi pilihan kepada Barirah itu setelah Mughith itu merdeka dah. Mana dia tetap ada pilihan. Kalau nak kira dari segi logik, bagi anda lah hak benar sabarnya, lebih kuatnya, lebih sedapnya, iaitu pilihan Ibnul Qayyim, Imam Abu Hanifah, Imam Thawri, Sya'bi dan lain-lain, lebih sedap tu. Sebab apa? Sebabnya dia menikah dulu masa sama-sama hamba. Sama-sama hamba. Jadi bila merdeka, apa hak seorang yang merdeka? Terutama terhadap diri dia. Terhadap diri dia. Apalagi kalau suami dia tu hamba. Kalau suami dia merdeka pun dulu boleh jadi kerana orang yang bertemu dia tu bukan dia nak sangat. Ramai juga kita manusia ni kan. Nikah tu nikah, boleh anak tu je 8 orang. Tapi kalau tanya hati kecil suka kau kena dok. Lepas tu berzina? Tidak berzina. Dari segi hukum zahirnya sudah ada, cukup dah. Cukup dah dia nikah dulu dengan mas kahwin, dengan ada saksi, dengan ada gapo, suami isteri dah mengikut zahir. Tapi kalau nak kira kan dalam hak ni perkahwinan ataupun hubungan sebagai suami isteri lagu ni sebenarnya dia tidak ada ihsan di dalamnya. Tidak ada ihsan. Sebab semaya kita. Kan mula-mula Jibril tu tanya Nabi iman, Islam, ihsan. Semaya, kita semaya 5 waktu. Kita percaya wajib. Percaya wajib. Itu akidah lah, iman lah. Iman. Lepas tu kita semaya lagu mana? Masa pun tak tengok nampak tu buat lagu tu lah. Itu Islam. Tapi ada kalanya hak zahir setakat tu dia tidak ada ihsan, kemanisan. Serupa juga orang nikah. Nikah tu ada, cukup dah syarat dia. Dan kita anggap kalau lagu ni buatnya jadi sah lah, halal lah. Itu akidah. Perbuatan suami isteri lah. Siapa boleh anak tidur sekali ke apa, itu zahir Islam lah. Tapi kalau tak ada hak dalam mesra, kasih, sayang, tak ada ihsan, tu orang panggil sah, tu sah. Tidak berzina, tapi tak ada ihsan, dia tidak ada kemanisan. Baru lebih gapo-gapo kita buat Islam, iman kau gapo bila dia ada ihsan. Barulah jeli. Sama hak ni pun, manakala orang itu tidak merdeka, boleh jadi dia dipertemukan, dia terpaksa dalam keadaan itu. Tapi bila dia merdeka, hak sebagai orang merdeka, dia boleh pilih. Dia boleh pilih. Sepatutnya gitu. Sepatutnya gitu. Walaupun suami dia tu sudah merdeka juga, tak kira lah, dia start mula. Kira start semula. Tapi kalau mengikut tadi sekumpulan ulama yang dikatakan jumhur ulama, mana tak ada pilihan dah kalau suami dia merdeka. Mana di mana kemerdekaan dia sepenuhnya? Tak ada kemerdekaan sepenuh lah isteri itu. Tak ada kemerdekaan sepenuh. Tapi kalau dia masih boleh pilih, walaupun suami dia tu sudah merdeka, kalau hamba tu memanglah, kalau suami dia tu merdeka tu dia boleh pilih lagi. Sebab perkahwinan itu bermula pada ketika hamba. Pada ketika itu tidak ada kebebasan. Sekarang dia nak bagi kebebasan sepenuhnya. Ikut dia nak mana. Tengok macam Barirah ni berlaku kepada dia. Di sini dalam riwayat ni dia kata hamba. Kalau Imam Abu Hanifah dan lain-lain dia kata dahulu hamba. Pada ketika ni merdeka. Maknanya dia ada hak untuk memilih. Lalu dia, yakni Mughith itu, dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kata dia, minta tolonglah, wayak pujuk dia, biar dia terus dengan saya lah, jadi bini saya. Gitulah maksudnya. Tolong Nabi kira. Nabi SAW pun tak apalah, dia bukan orang suruh kira kan. Dia pun jumpalah dengan Barirah. Dia kata ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia tukar suami kamu, lepas tu ada anak pula kamu dengan dia. Hak semoleknya tu kekal lah. Ya Barirah ni walaupun hamba, tapi dia faham molek Islam. Itu sahabat-sahabat ni faham molek Islam. Dia tahu hak Nabi kecek ni kadang-kadang kecek ni daripada Allah ke, daripada pendapat dia sendiri ke, orang suruh kecek ke, kau lagu mana. Kalau hak jadi agama ni, kalau hak daripada Allah, Nabi kecek tu sebagai Nabi. Kalau dia kecek tu sebagai wakil saja, wakil orang saja, itu tidak terikat. Sebab tu dia kata atak muruni bidzalik,
Atamuruni bidzaka, dalam setengah nuskah bidzalik Abdullah lah. Adakah kamu suruh aku buat gitu? Jadi mana hak ni kamu sebagai Rasulullah kau suruh ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak. Tidak. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada kalanya dia kecek tu tidak sebagai Rasulullah. Kalau tidak sebagai Rasulullah, kita tidak terikat dengan hak tu. Kita ni umat ni yang beragama ni ikut tak terikat dengan hak tu. Boleh kita nak buat, tak buat apa tak apa. Sinilah ulama faham. Supaya juga masalah pakaian, masalah makanan, masalah gitu gini. Dia buat tu dia sebagai Rasulullah kau sebagai manusia yang hidup di suatu zaman, hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu. Jadi kalau sebagai manusia biasa yang hidup dalam masyarakat tertentu, dia tak akan guna lampu elektrik, masa tak ada. Dia akan guna pelita pada masa tu. Dia tak akan guna vacuum untuk nak isap rumah, nak cuci rumah. Dia akan guna lidi ataupun nyapu sampah lah, kita kata guna begitu. Dia pun terikat walaupun dia seorang Nabi. Jadi kita tak terikat nak guna hak tu. Sebab dia guna tu sebagai seorang manusia biasa yang hidup di zaman tu, bukan sebagai Rasulullah. Ni macam ni. Jadi suruh ni ke mana? Tak, dia kata saya cuma tolong kira je. Sebab dia minta tolong. Suami kamu tu minta tolong. Jadi ceritanya murid ni saya telajak ke bini dia Barirah ni. Yalah walaupun hamba, dia orang juga manusia. Saya telajak. Jadi ni dalam riwayat ni, dalam setengah-setengah riwayat lain tu rata dia pergi. Sekedar lorong pergi rata jalan nyasar lah kita kata nyasar. Nyasar kat lah dia. Jadi duduk juri peringat kau bini dia. Pasal bini dia tak segeri. Gitu. Ni orang jatuh jeri. Sekalanya orang tina jeri, bini dia tak jeri. Dia tak jeri. Tak ada sebut pun. Jeri. Rasulullah SAW pun kata kepada Abbas, pak darah dia. Tak tengok, tak pelik kau. Pelik kan? Mughirah muridnya gitu mau saya ke dia. Ya dia pula benci. Tak sih kepada suami dia, tak sih. Keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat macam-macam. Ada di satu pihak no, satu pihak lagi tak sih. Ada hak tak sih itu hak lelaki, ada hak tak sih puan, ada hak sama-sama no. Ibu bapa pula tak sih. No. Ada hak nak berlaku. Semua setuju berlaku. Macam-macam hidup. Jadi hak ni Nabi SAW kata kepada pak dara dia. Tengok. Tak pelik. Dia nya gitu mau saya ke bini dia Barirah. Ya bini dia nya pula benci. Tak sih. Kan dalam riwayat asal lagi dia kata kalalah saya tak sih dengan dia. Walaupun saya boleh gini. Boleh gini tu mana kalau saya kaya ke, kalau saya gini ke, tak sih juga. Kecuali kalau Rasulullah perintah mana sebagai Rasulullah lain. Tapi kalau tidak begitu dia tak sih. Nak buat apa Rasulullah? Apa yang tak sih gitu maunya? Kata setengah ulama, ni dalam ni pun ada. Dia kata sebab Barirah ni orangnya comel. Dan murid itu untuk lelaki dia tadi dalam riwayat tadi ada sebut dah hitam. Lepas tu huduh. Ada juga orang hitam comel. Ni huduh. Jadi inilah kita faham orang perempuan ni salah satu benda yang menarik dia comel. Itulah. Dan bukan orang perempuan saja, orang lelaki boleh gitu. Orang lelaki boleh gitu. Itu antara yang dapat kita simpulkan daripada hadis ni. Selain daripada tu yang dapat kita simpulkan daripada hadis ni juga, hak ni cerita ni dia lewat benar dah ni. Lewat benar. Sebabnya Nabi kata kepada Abbas, pak saudara dia, hak ni tentu berlaku selepas daripada Fatih Makkah tahun yang ke-9 atau tahun yang ke-10 Hijrah. Dekat Nabi SAW nak wafat tadi. Maknanya hukum ni kemah lah bila lewat. Sebab apa? Sebab Abbas itu walaupun dia memeluk agama Islam awal, tapi dia antara orang yang dikecualikan daripada berhijrah ke Madinah. Kebanyakan hukum berhijrah ke Madinah ni wajib, tak hijrah dosa. Tapi Abbas adalah termasuk dalam orang yang dikecualikan. Dia tak hijrah tak apa. Dia baru berhijrah, sebab itu dia boleh duduk di Madinah. Sebab dengan kebenaran Nabi dia duduk Mekah. Jadi dia duduk Mekah buat apa dia?
Waktu macam-macam lah boleh, macam-macam lah pendapatnya. Apa duduk, apa tidak hijrah dia seorang tu. Macam-macam lah pendapat yang diberikan oleh ulama. Antaranya dia ada tali. Rasulullah SAW ada tali dia. Kalau ada maklumat kau gapo ke dia boleh tahu. Kalau semua tinggal tak ada langsung, tak tahu perkembangan di Mekah tu lagu mana. Kalau nak serang, kalau nak buat gapo-gapo, gerakkan ke gapo payah. Jadi hikmat, itulah orang panggil hikmat Rasulullah SAW, politik dia, siasat dia, gitu. Jadi dia berhijrah ni lepas daripada perang Taif gapo, lepas pada Fatih Makkah tu ada beberapa peperangan di situ, di Celah tu. Lepas tu baru pergi ke Madinah. Jadi cerita ni Barirah ni duduk di Madinah. Mana tentulah peristiwa ni berlaku lewat dah. Gitulah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas lagi bahawa suami Barirah itu hamba yang hitam, dipanggil murid. Hak lagi terjemah hamba Barirah itu dahulunya seorang hamba, bukan seorang hamba yang hitam lah ni jadi putih dah. Tak boleh faham lagu tu. Hamba tu dahulunya. Lepas tu Nabi SAW bagi pilihan kepada dia untuk terus dengan suami dia tu ke ataupun nak pisah. Jadi dia nak pisah, Nabi SAW pun suruhlah dia beredah. Jadi beredahnya selama mana? Berdasarkan riwayat yang lain, iaitu berdasarkan riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW suruh dia beredah selama 3 kali mai kotor. Selama 3 kali mai kotor, salah satu quru. Itulah bagi orang yang ulama-ulama yang mengatakan quru tu maksud dia mai kotor, haid tu bukan suci daripada haid, tapi mai kotor. Dia pegang dengan hadis ni lah. Tu dalam hadis Abu Daud, umirat Barirah an ta'tadda bi thalathi hiyab. Bi thalathi hiyab, 3 kali mai kotor. Jadi dia kira sebagai apa ni, edah orang yang merdeka. Dia kira sebagai edah orang yang merdeka. Lepas tu riwayat daripada Aisyah Barirah diberi pilihan oleh Nabi SAW, dan suami dia tu hamba, atau suami dia tu dahulu seorang hamba. Habis itu. Ini dalil-dalil bagi orang yang mengatakan pada ketika Barirah itu dimerdekakan, suami dia murid itu tak merdeka lagi, hamba lagi. Ini dalil. Sebab tu mereka kata kalau hamba ada pilihan, tapi kalau merdeka tak ada. Sebab tak ada bukti, tak ada dalil. Setelah merdeka mana boleh pilihan lagi? Ada pilihan. Imam Abu Daud buat parisa pula bab nak royak pegangan dalil bagi orang yang mengatakan pada ketika Barirah itu dimerdekakan, suami dia juga merdeka. Walaupun merdeka, diberi pilihan juga. Sebab apa? Nikah tu asalnya bukan masa merdeka, bukan masa merdeka. Inilah pegangan golongan yang kedua. Iaitu riwayat daripada Aisyah. Inilah riwayat Aswad yang Ibnul Qayyim kata tadi, tak ada khilaf. Tak ada khilaf tentang apa ni, suami Barirah tu pada ketika dia dimerdekakan adalah seorang merdeka juga. Iaitu suami Barirah kana hurran, adalah seorang yang merdeka pada ketika dia dimerdekakan. Walaupun begitu, diberi pilihan kepada dia. Nabi SAW bagi pilihan kepada dia. Faqalat, dia kata, saya tidak nak bersama dia walaupun saya dapat sekian benda. Mana kiranya benda tu benda mahal lah, benda tu dikehendaki lah oleh orang pada masa tu benda tu. Kalau zaman tu skalanya kata unta merah misalnya, walaupun saya diberi 100 ekor unta merah unta merah tu mana sebuah kereta lah kalau kita ni misalnya, tapi tidak sebut sini, walaupun saya dapat gini-gini, saya tak usah gitu mana. Apa nak dalam Islam ni kan dia bagi kebebasan, ada kemerdekaan. Itulah artinya merdeka. Seseorang itu dapat pilih mengikut kehendak dia. Itulah merdeka. Kalau kita tak boleh
buat sesuatu kena tanya orang dulu. Terikat dengan orang, ikut orang, tak ada mana merdeka. Merdeka artinya kita buat sesuatu berdasarkan pilihan kita, terutamanya kait dengan peribadi, dengan diri kita. Itulah maknanya merdeka. Tak apalah. Apa ni, Syekh Khalil Ahmad sebut tak ada satu pun riwayat daripada Nabi SAW yang sebut dengan terang. Misalnya gini, dia kata, misalnya innama khayyartuha li'anna zawjaha 'abdun wa hadha la yujadu aslan fil athar. Ataupun kita kata gini boleh juga, innama khuyyiratha li'anna zawjaha 'abdun, diberi pilihan kepada dia sebab suami dia tu hamba. Terai lagu tu. Tak ada dia kata dalam mana-mana asar. Tak apalah. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar kata, bukan Hafiz Ibn Hajar, dia orang Syafi'i kan, dia orang Syafi'i. Dia kata tak boleh terjeh. Dia kata tak boleh jamak sini, hadis ni tak boleh jamak, kena terjeh. Sebab hadis ni kedudukannya tak sama. Bila tak sama, kata dia, ni wa ajaba anhu al-Hafiz wa ajaba 'inda al-Hafiz. Salah tu. Kita kena baiki dalam mana ada syarah tu. Wa ajaba bawah, bagi wasa 2 3 4 5 6, bagi yang kena daripada bawah. Wa ajaba 'inda al-Hafiz, bukan 'inda. Wa ajaba anhu al-Hafiz, kena baikilah. Hafiz jawab, Hafiz Ibn Hajar jawab, mana hadis ni orang Syafi'i tak pakai lah, iaitu suami Barirah ni ketika dia dimerdekakan, dia tu merdeka, dia tak pakai. Sebab apa? Dia kata, Hafiz Ibn Hajar kata, setengah-setengah Hanafiyah dia menterjihkan riwayat orang yang mengatakan kana hurran, suami Barirah dimerdeka, daripada riwayat orang yang mengatakan dia tu hamba. Faqala, alasan orang Hanafinya, apa ni, merdeka ni dia lepas jadi hamba, bukan sebaliknya. Wa huwa kama qala. Hafiz Ibn Hajar kata, tak apalah, kita terimalah itulah pada kiwak biasanya. Lakin mahalla tariq al-jam'i idza tasawat ar-riwayat fil quwwah la ma'a at-tafarrud fi muqabalati al-ijtima'. Tapi dia kata nak jamak ni, kalau riwayat itu dari segi kekuatan dia hanya sama, bukan mana satu pihak riwayat itu tafarruq perawi dia, satu pihak lagi tidak tafarruq ramai. Jadi hak seorang nak lawan dengan hak ramai, kata dia. Jadi kalau lagu ni riwayat munfaridah tu kita panggil syadzah. Kalau dia sahih sekalipun, kita kata dia riwayat syadzah, tak boleh pakai lah. Kalau sanad dia sahih sekalipun, syadzah. Wasyadz mardud, hadis syadz tak boleh pakai. Tak boleh pakai, kata Hafiz Ibn Hajar. Sebab itulah jumhur ulama tidak mengambil kira tarik jamak di antara dua riwayat ni tak boleh jamak. Bahkan mereka kata kita kena pakai kaedah tarjih di sini. Kalau lah boleh jamak, tak ada lah mereka kata kena pakai tarjih tu. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad, kalau kita sini, moga orang kita tak mengaji hadis, orang kita tak mengaji hadis mana, ngaji 15 tahun pun tak jumpa lagi kitab Sunan Sittah. Kadang-kadang kalau ada dia baca terjemah gitu, baca biasa, tak ada bahas, tak ada bincang. Lepas tu kalau Hafiz Ibn Hajar kata habis ke akak tangan, habis akak tangan, nak lawan apa dah syekh tu dah. Tapi kalau kita tengok ulama-ulama di India, Pakistan, pengarah-pengarah kita ada berapa banyak Hafiz Ibn Hajar kena kritik. Dia kritik dia tu betul kemah. Dan kita nampaklah kepakaran demo tu. Kita nampaklah jauh nak banding dengan pokok kita ni jauh. Dia ke depan. Dia berani pun bukan berani buta tuli gitu dah, mengikut kaedah lah, mengikut kaedah. Macam sini dia kata qultu wa hadha ajib min mithli, ni pelik ni, kecek orang seperti dia ni, kata tu.
Hafiz Ibn Hajar ni kan tokoh hadis. Macam mana tokoh hadis boleh kecek lagu ni? Pelik ni. Dia kritik tu. Jadi yang kritik Hafiz Ibn Hajar ni bukan satu aliran ulama saja sana, banyak aliran. Jadi sehingga Maulana Tamanna Imadi kata, dia ni seorang pakar hadis jugalah. Dia kata kalau saya nak kumpulkan Hafiz Ibn Hajar ni percanggahan pendapat dia, kesilapan dia, saya boleh buat sebutin buku, kata dia. Sebutin. Berdasarkan hak dia sendiri. Bukan hak orang lain, tak payah orang lain. Hak dia sendiri, bercanggah. Sekali dia kata begini, dalam kitab ni dia kata begini. Maknanya penyelidikan dia tu rapi. Baca kitab-kitab Hafiz Ibn Hajar tu segala tempat. Itulah makna kelebihan dia. Sebab gini, benda tu kita berasa payah. Sebenarnya kalau orang yang duduk di lubuk dia tidak payah, benda biasa. Benda biasa. Benda biasa. Buktinya gini, benda biasa aja. Tempat kita ni kan banyak juga. Ni anak teras diri lah. Lasi, kita tahu lasi kan? Lasi. Biasa ada orang jual lasi ke minuman tu. Minuman susu tu. Banyak benar ada. Situ ada lasi, sini ada lasi. Ada lasi belakang. Kedarak pun lasi juga ada. Lasi hak sebenar lagu mana. Tak ada seorang pun. Itulah. Anda boleh kata. Tapi kalau tanya anda, hak tahu duduk di lubuk dia, tempat asal dia, anda akan boleh kata, hak ni hak sebenar. Lagu ni. Hak lain-lain tak. Nama saja serupa. Lagu tu. Kalau tempat dia biasa ya. Lagu tu belakang memang sedap gitu. Tak ada tak sedap macam-macam rasa. Tak ada. Dia kena tanya orang pernah duduk sana. Lagu mana? Biasa ya. Sini nak cari pakar lupa pun tak ada. Hak sini pun banyak dah. Ada jual belakang dah. Hak sebenar. Rasa dia hak sebenar. Lagu mana? Tu makan naik orang nak belakang mudah je tu. Setara tu pun tak boleh lagi. Benar lagu tu. Semua juga nasi biryani. Situ biryani, sini biryani. Biryani belakang. Hak sebenar nasi biryani ni lagu mana? Nasi biryani ada dengan sambal belacan pun ada juga. Tak? Hak sebenarnya ada ke sambal belacan lagu tu? Tak ada. Tak ada. Bukan lagu tu. Jadi kalau tanya orang hak biasa, dia tahu hak mana nasi biryani sebenar. Kita pun pening. Kalau pergi kedai tu dia dalam kotak tu kan, macam-macam je nama. Biryani belakang. Kalau terang tak tahu sedap belakang. Tak tahu ke apa. Hak sebenar. Hak sebenar. Dia kena orang hak duduk tepat. Orang hak duduk tepat tu makan anak hari. Sedap semua. Lagu tu rasa dia. Bagi kita payah. Serupa juga ilmu ni pun. Kita hak duduk jauh daripada lubuk dia, daripada tempat tu, kita rasa payah lagu mana. Nak cari seorang hak kritik Ibn Hajar pun tak boleh. Sana biasa. Pasal apa? Lubuk dia. Lubuk dia. Lagu tu lah benda. Dia kata sebab apa? Sebab dia mensyaratkan fi syudzuz al-mukhalafah. Hadis tu syarat bila bercanggah. Tu je Hafiz Ibn Hajar letak. Syarat untuk jadi syudzuz, jadi syarat sesuatu hadis bila bercanggah. Hak ni bercanggah dengan macam hak ni. Hak ni bercanggah dengan hak tadi kata hamba. Jadi bila bercanggah, hak ni riwayat ni sikitlah perawi dia tu nak banding dengan hak tadi. Itu saja syarat. Wa idza lam takun bainal hadis mukhalafah la yuhkamu bisyudzuz. Kalau bercanggah. Dan kalau tidak bercanggah, nak jadi syah lagu mananya? Itu kalau bercanggah. Masalahnya hadis ni bercanggah kata dulu. Tidak bercanggah. Hak kata hamba tu dulu. Hak kata merdeka tu kemudian. Apa bercanggahnya? Kalau dalam masa yang sama, dia merdeka dan dia hamba, barulah bercanggah. Kan kalau kita belajar dalam kitab mantik gapo, ta'arud. Gapo dia syarat ta'arud? Nak bercanggah. Dia kena dalam masa yang sama, benda yang sama, barulah boleh kita kata bercanggah. Misalnya dia tidur sekarang dan dia tidak tidur, tu baru bercanggah. Kalau dia tidur, orang ni tidak tidur, apa kena mengenanya? Itu tidak bercanggah. Tu orang panggil. Kalau benda yang sama tu, dia ada sini, dia tak ada sini, kau bercanggah sekali lagu tu. Tapi kalau kemarin dia ada sini, hari ni dia tak ada sini, itu tidak bercanggah namanya.
Jadi serupa juga Hafiz Ibn Hajar, dia kata bercanggah. Mana bercanggah? Tidak ada bercanggah sini. Apa dia kata syad? Kata syad. Mana ada hadis ni syad ni, mana hadis tu sanad dia sahih. Molek dah. Tapi tak boleh pakai hadis tu. Pasal dia syad, bercanggah. Di mana percanggahan itu dulu? Situ dulu. Ialah kalau kita pakai suami dia tu hamba. Masalahnya ada kana sebanyak mana dalam hadis tu. Suami dia tu dulu hamba. Bukanlah ni, bukan ke dia. Jadi tidak ada perjanggahan. Wal aslu fil riwayat al jam. Asas dalam riwayat ni, asal dia ialah kita kena jamak. Moga hadis Nabi mudah-mudah nak lepas. Nak buat, nak ke tepi. Tak boleh mudah. Kita kena sayang benda mahal tu. Tak boleh mudah-mudah nak ke tepi kan begitu. Kalau selagi boleh pakai belakang, pakai. Ni boleh pakai kedua. Wa amma al-ikhtilaf fahuwa khilaful asl. Adapun hak khilaf itu bukan hak asal. Jadi hak asalnya kena nyamuk. Hadis ini waqi'atan 'ala al-asl. Laisa bainahuma ikhtilaf aslan. Ini dua peristiwa yang berlainan, dua masa yang berlainan. Tidak ada ikhtilaf sama sekali. Murid itu hamba, betul juga. Dia tu merdeka, betul juga. Hamba tu dulu, merdeka tu kemudian. Bila sudah tidak ada ikhtilaf, la yusaru ila tarjih ihdahuma ala al-akhar. Bila kita sudah tengok sini tak ada ikhtilaf, tak boleh pergi lagi kepada kaedah tarjih. Kena jamak dulu, kata dia. Fada'wa syudud bi'tirafihi batilun. Jadi dia kata syadz ini berdasarkan kaedah dia tahu juga tak betul lagu tu. Tengok, dia kritik. Hafiz Ibn Hajar pun. Tapi kritik bukan makna dia nak merendah-rendahkan Hafiz Ibn Hajar, tidak ada. Tetap hormat. Setengah-setengah orang dia kalau kritik ni makna becihlah dia. Tak kena lagu tu. Becihlah dia. Merendah-rendahkan orang tu selalu. Tidak. Dalam tradisi ilmu, dalam bab akademik ni tidak lagu tu, tak boleh. Tidak lagu tu, itu cara orang kampung tu lagu tu. Tak boleh kita kata bila kita kritik tu mana kita tak sayang dia. Bukan lagu tu. Ni termasuklah pengarang ni selalu dia ambil Hafiz Ibn Hajar. Molek tu molek lah, tetap molek. Hak mana dia salah, kita tak boleh tu. Terutamanya orang-orang hak mengaji, hak hebat seperti dia. Dia tak situ, tengok dia kritik. Salah tu kalau mengikut kaedah tu. Babun hatta mata yakunu lahal khiyar. Sampai bila khiyar itu, hak memilih itu boleh ada pada seseorang itu. Jadi hanya pula ini kena sekat tu dah dulu. Wallahu a'lam.